Okay. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam AIA. Waalaikumsalam Zamzam. Yang baru masuk, macam biasa tap-tap screen. Boleh tak hari ni nak minta at least 200k punya likes kan, untuk engagement kita. Waalaikumsalam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Sorry saya lewat sikit hari ni. Okey lah. Hari ni kita nak layan topik berat sikit. Sebab kita tengok sekarang ni mereka ni nak menenggelamkan berkenaan dengan apa macam mana saya nak katakan masalah masyarakat hari ni. Okay, let's say lah kita bagi penerangan berkenaan dengan apa itu hulu, apa itu khawarij. Waalaikumsalam Syukri. Apa itu hulu, apa itu khawarij, apa itu tindak, apa itu fasik kan. Kita bagi penerangan berkenaan dengan dari segi agama ni banyak jugalah. Hari tu saya tengok rumah Abang Afnan, mungkin kita akan bawakan seseorang untuk untuk ulas berkenaan dengan inilah, insya-Allah. Ni kita buat perbincangan di antara kita lah. Dan hari ni kalau kita dapat lihat, mereka bila nak menenggelamkan berkenaan dengan isu negeri-negeri mereka yang gagal, dia nak menenggelamkan berkenaan dengan isu kes mahkamah mungkin akan datang ni. Banyak lagi lah. Lepas tu kes amal Palestin berkait dengan PAS. Lepas tu kes berkenaan dengan banyak penyokong-penyokong PAS yang dilihat ekstrim lah. Dan ini adalah satu masalah besar kepada masyarakat Islam khususnya. Dan ini, sebab mereka ni membawa nama Islam. Kaza, fitnah, maki, carut, doa laknat, ponteng parlimen, Islam, kan. Bagi mereka semua itu tak dianggap maksiat ataupun mungkar. Kenapa? Sebab mereka yang buat. Tapi kalau sebut saja konsep Coldplay, maksiat terus kan. Okey. Dan bagi mereka kan tak takut jadi fasik ke dengan dosa qazaf, iaitu menuduh orang liwat atau berzina tanpa bawa 4 orang saksi yang nampak umpama mainnya tak umpama benang dimasukkan ke dalam jarum, jatuh hukum qazaf. Thank you Tok Cik. Orang buat dosa qazaf jatuh fasik, dan orang fasik hilang kelayakan jadi saksi dan wali pernikahan. Jadi wali, jika jadi wali juga anak itu seumur hidup, anak itu akan berzina dan anak yang lahir adalah anak luar nikah. Dan akan merosakkan keturunan dan institusi keluarga itu sendiri. Jadi pengajaran dia adalah kisah Imam Malik dengan tukang mandi jenazah pelacur dari Khalifah Umar jatuh sebat kepada seseorang yang menuduh orang berzina kerana hanya mampu bawa 3 orang saksi saja, tak cukup 4 orang. Dosa qazaf ni amat berat. Makin ramai anak luar nikah, semakin hampir kepada apa? Kiamat itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap screen dan share-share korang live kita. Macam biasalah tugas korang kat bawah kan. Kalau rasa nak sampaikan sesuatu ataupun nak tanya soalan, silakan naik atas. Tak ada masalah. Okay. Mungkin dah sampai masa bakal pengantin tanyalah nanti kepada wali, pernah tak buat dosa qazaf atau tidak. Sebab Allah beratkan hukuman liwat dan zina supaya umat tidak berkata-kata aib ataupun membuat tuduhan sewenang-wenangnya, sebab Allah nak menutup aib seseorang. Tapi sekarang kita dengan mudah memfitnah dan mengaibkan macam tak berdosa pula kan. Lepas tu semata-mata kerana mileage politik puak-puak ini ni. Dan hari ni berat sikit, bukan macam mana lah, okey, tapi ia berkait dengan akidah. Sebab apa saya letak ulama jahat ni? Saya rasa sesuai lah dengan hari ni apa yang berlaku. Dia tak tahu bahawa qazaf adalah 7 dosa besar selain daripada syirik, sihir, membunuh tanpa hak, makan harta anak yatim,
lari dari medan perang, dan yang ketujuh adalah Gaza. Jadi itulah. Okay, dah berapa key dah? Thank you yang masuk, thank you yang tap screen. Jadi saya hari ni kan, kalau kita dapat lihat di media sosial, puak-puak PN ni tak ada benda lain. Sekarang ni dia kembali kepada naratif yang nak memfitnah PMX. Sebab saya nampak seolah diorang ni tak ada isu lain, diorang ni tak ada apa idea lah, something like that kan. Sebab kalau kita tengok ketuanya siapa, kalau lah Atuk Saka the planner, apa yang Atuk Saka buat untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim satu masa dulu? Kita tengok dari situ sudah. Dan contoh seringkali kita ni dimomokkan kalau bukan orang Melayu Islam berkuasa, Malaysia akan jadi Singapura. Negara republik tanpa raja. Inilah yang diulang-ulang oleh pemimpin Melayu PAS untuk menjatuhkan negara republik tanpa raja. Inilah yang diulang-ulang oleh pemimpin Melayu PAS. Propaganda mereka jadi Singapura. Negara republik tanpa raja. Inilah yang diulang-ulang oleh pemimpin Melayu PAS. Bukan orang Melayu di Singapura. Negara republik tanpa raja. Inilah yang diulang-ulang oleh atau orang putih panggil Archimedes, something like that lah. Dan empire ini cukup besar, antara terbesar dalam sejarah. Let pada semua orang ke? Ke ada yang boleh dengar dengan jelas? Besar dalam sejarah dan menetap benah Asia, daripada Afrika sampai ke China, dan berpusat di Babylon. Di antara empayar dan tertua dan yang terkenal dengan struktur negara bangsa, dan ada sistem perundangan dan perkhidmatan awam, ada badan tentera askar yang sukar ditewaskan, dan ia juga sebuah empayar berbilang bangsa, dan hidup aman dan sentosa untuk beberapa generasi lah. Dan empayar ini jatuh dan bangun sampai satu ketika ditawan oleh Iskandar Zulkarnain, dan ia kekal ke zaman moden menjadi negara bernama apa? Parsi ni lepas MiG 79, tahu tak? Lepas itu menjadi negara bernama apa? Kok lah ada yang tahu? Ia menjadi negara, yes, betul. Ia menjadi negara bernama Iran. Waalaikumsalam. Sebelum tahun 1979, Iran merupakan negara yang pesat membangun dengan naungan keluarga diraja bergelar sultan. Dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua mereka survive dengan menolak kerjasama dengan Rusia dan Jerman, dan berbaik dengan Western Bloc. Pimpinan siapa? Pimpinan Great Britain dan USA. Jadi Iran selepas zaman perang pesat membangun dengan sebagai sebuah negara moderate dan progresif. Ia sebuah negara moden yang berbilang bangsa, punya pendidikan yang bertaraf dunia, hinggalah pada tahun 1979. Apabila revolusi Iran tercetus, segmen ulama Iran, majoritinya pemimpin pembangkang, menghasut rakyat untuk apa? Untuk membuang sultan. Meyakinkan mereka negara tidak perlu sultan, kita boleh jadi Republic of Iran. Lepas saja ditumbangkan pada tahun 1979, hinggalah sekarang negara Iran ini dipimpin oleh keluarga Khomeini. Dan hanya 2 presiden hingga kan sekarang. Mula-mula bapa, lepas itu PAS dekat anak pula. Iran dari negara moden yang progresif ni, dia menjadi negara autokratik.
Dikuasai oleh seorang supreme leader sahaja. Dan seorang ulama yang kebanyakannya rakyat pajak otak kepada dia. Sekejap. Dikuasai oleh seorang supreme leader sahaja. Dan seorang ulama supreme leader, seorang ulama yang kebanyakan rakyat ni akan pajak otak dan dikuasai oleh seorang pada mulut dia okey, silakan Mi, naik atas Mi. Silakan Mi. Okey, what he says goes. Benar belakalah, ini adalah pusat ajaran Syiah bagi seantero dunia. Adakah Iran ini masih kuat dan terjaga? Tidak. Mereka disisih oleh dunia sekarang ini sebenarnya. Sebab bangunkan nuklear. Dan rakyatnya ramai yang takut dan menderita. Dan hak asasi terjejas. Dan tahanan politik tak payah nak cerita. Jadi mereka akan dikenakan tahanan politik. Jadi inilah negara republik yang kita dapat katakan. Thank you Daniel. Tiada kepimpinan ulama daripada 1400 tahun sebelum revolusi Iran tu sendiri. Okey, sebab inilah model negara Islam yang dipimpin oleh ulama, iaitu negara Iran itu. Dan selepas zaman Khulafa Rashidin hingga jatuhnya Uthmaniyah dan raja-raja perlembagaan, kebanyakan masa monarki yang memimpin kerajaan Islam. Dan segala kehebatan sejarah Islam dari pembinaan negara dan perkembangan ilmu oleh monarki. Tak ada pun kepimpinan ulama. Kan? Ada monarki yang mendalami ilmu agama. Thank you Syam-Syam. Dan dianggap pada zamannya. Even ada monarki masa tu. Thank you Pejal. Perlembagaan Islam dari pembinaan negara dan perkembangan ilmu. Tak ada pun kebanyakan masa monarki yang memimpin kerajaan Islam. Dan segala kehebatan sejarah Islam dari pembinaan negara. Ada yang ulama. Thank you Tok Pian. Ilmuwan Islam yang hebat disibukkan dengan mendalami ilmu dan menyebarkannya. Jarang atau susah kita dengar ilmuwan hebat dilantik jadi sultan ataupun gubernur pada masa dahulu. Dan ulama biasanya berada di posisi penasihat sultan atau menteri atau pengkritik ataupun qadi. Kan? Jadi idea kepimpinan ulama adalah doktrin siapa? Doktrin Syiah. Saya ulang balik. Saya tak peduli kalau orang nak marah kat saya, tapi ini adalah kebenaran. Idea kepimpinan ulama ini adalah doktrin Syiah dan kemuncaknya revolusi Iran 1979. Monarki ditumbangkan dan diganti dengan Ayatullah Khomeini ni. Dan Iran menjadi republik. Bagi Syiah, Imamiyah aliran radikal, negara mesti diperintah oleh imam yang maksum dan ahlul bait bagi mereka. Mereka menjadi wakil Allah dalam urusan dunia. Di tangan mereka terletak sebahagian rahsia Tuhan kononnya. Oleh kerana imam ke-12 Syiah telah menghilang, tanggungjawab diambil oleh ulama sehingga dia kembali dan persembunyian dari persembunyian kerana ulama pewaris Nabi dalam segala tugas dan kewajipan. Katanya. Dan PAS terpengaruh dan import doktrin itu ke Malaysia. Muktamar ke-28 tahun 1982 ditubuhkan Majlis Syura Ulama yang menjadi badan tertinggi dan dilantik di kalangan ustaz-ustaz, diketuai oleh Mursyidul Ampas. Ahli yang tidak ustaz diketepikan dari menganggotai badan tertinggi ni. Secara tidak sedar mereka telah menjadi ahli PAS kelas kedua lah kalau mereka ni teknokrat. Sekarang ni baru mereka ni rasa mereka ni ketinggalan daripada segi orang yang bijak pintar dalam PAS ni kan. Setelah amanah ni orang ramai yang keluar membentuk PAN. Jadi mereka telah
bawa masuk teknokrat. Tapi teknokrat lah yang ada doktor, yang ada PhD pun lebih kurang dengan ustaz juga pemikiran dia orang ni kita tengok kan. Jadi kini dah 41 tahun sebenarnya doktrin ini berjalan, dan ia wajar dibuat penelitian sama ada kepimpinan ulama ini memberi kebaikan atau lebih banyak kemudaratan di Malaysia ni. Zaman Yusof Rawah dan Tuan Guru Ni Aziz bolehlah dianggap zaman bereksperimen, tapi sekarang ni dah nampak kesan buruknya kerana aspek Qawi, pemimpin yang pemimpin yang mengabaikan kesejahteraan rakyat, mereka lebih kepada berpolitik. Seperti kita nampak tu kan. Bagi orang Islam yang menjaga agama, tentulah seruan menghormati ulama memang jadi keutamaan lah. Tapi ulama politik ni, saya rasa kalau dia seorang ulama, kalau dia nak lebih kepada berdakwah, tak perlulah dia masuk politik. Cuma sebelum ini ulama berada di posisi apa? Menyebarkan ilmu. Ulama mendapat sebagai umara. Jadi orang Melayu yang beragama Islam ini mudah terpengaruh lah. Menyertai PAS sekarang dianggap sebahagian daripada kesempurnaan iman. Kalau kau tak jadi ahli PAS, kau orang Islam, seolah-olah kau ni tak sempurna iman kau tu. Tidak bersama PAS bermaksud kononnya mu tak Islam kau. Mu nak Islam kau, mu nak air. Mu nak Islam kau, mu nak jalan. Mu nak Islam kau, mu nak pembangunan ke. Jadi sebahagiannya di pulau dikafirkan, diceraikan, diputuskan hubungan kekeluargaan, di macam-macam lagi lah. Dulunya tak ramai agamawan yang mahu bersuara menentang doktrin ini kerana tidak mahu disisihkan dan dianggap musuh Islam ataupun musuh ulama. Bagi yang mungkin lahir dari tahun 80-an ataupun 10 tahun sebelum itu dan sebagainya, mereka dibesarkan dengan ajaran bahawa kepimpinan ulama tu sajalah ideologi politik Islam yang tunggal. Tapi saya rasa kenapa mereka begitu tercabar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Kalau kita dapat lihat siapa tokoh bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, beliau adalah seorang tokoh yang daripada mudanya lagi memperjuangkan martabat Islam tu sendiri. Dialah antara individu yang bertanggungjawab kita tengok membawa Islam dalam modul pelajaran semasa beliau menjadi Menteri Pelajaran. Lepas itu dia antara individu yang bertanggungjawab menyeru supaya wanita-wanita pada zaman 80-an 90-an menutup aurat dan sebagainya. Dan kalau kita nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ni sangat rapat dengan ulama, ulama-ulama dunia lah. Dan ulama-ulama ni yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai ke akhir hayat mereka tidak pernah meninggalkan dia. Even dia berpesan kepada anak-anak mereka, kalaulah dia dah wafat, kalau dia dah meninggal, kalau dia dah tiada di atas muka bumi ni lagi, layan Datuk Seri Anwar seperti dia. Saya juga melarang Madi Safa. Ya, antara ciri-ciri kepimpinan Saidina Umar Abdul Aziz, 3 ciri utama kepimpinan Rasulullah di kota suci Madinah ialah mempunyai wawasan, misi dan visi yang jelas. Kita nampak hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai visi, misi dan jelas atau tidak? Sangat jelas. Dia tahu apa yang dia perlu bawa dalam mengetuai kabinet, dalam mengetuai menteri-menteri, dalam menjadi orang nombor 1 dalam negara, apa yang dia nak. Betul tak? Dan mempunyai nilai serta akhlak yang unggul dan mempunyai daya ketahanan yang kental. Siapa yang paling kental sekali sekarang ni? Saya tengok tak ada seorang pun ahli politik di Malaysia ni pernah duduk di posisi Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Saya tak pernah tengok seorang Perdana Menteri yang sekarang ni bila dia dah jadi Perdana Menteri yang kita nampak pernah diuji seperti beliau lah. Dan dia sendiri mengatakan dia ditarbiyah di penjara. Jadi mereka memiliki kemampuan berfikir dalam pelbagai pendekatan
bagi mencari alternatif serta mampu memperjelas ataupun menghalusi sesuatu yang abstrak kepada yang nyata. Maknanya mereka memupuk nilai kasih sayang, teladan serta mempunyai nilai integriti dalam diri. Mereka mempunyai daya kekuatan hingga mampu menggerakkan semangat orang lain. Kalau kita dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim berceramah di atas pentas, apa yang kita rasa? Dalam kekuatan nada, suara dan sebagainya. Saya bagi contoh masa Himpunan Palestin yang berlaku di Sarkom Aziata hari tu kan, Stadium Aziata hari tu. Apa yang kita rasa bila kita dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan pendirian dia melawan negara-negara barat yang menyokong Israel dan Israel itu sendiri kan. Kita rasa meremang walaupun kita dengar daripada online saja, daripada live saja. Dan mereka mempunyai, saya samakan dengan sahabat-sahabat Nabi juga dan khalifah-khalifah Islam ini. Mereka mempunyai daya tahan fizikal dan mental. Dan kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim walaupun berumur 76 tahun, kita boleh bezakanlah kecergasan dia. Kalau dia yang sama umur dengan dia ni adalah siapa? Adalah Hadi Awang dan juga Muhyiddin. Mereka sama umur Hadi Awang, Muhyiddin, Datuk Seri Anwar Ibrahim sama umur, 3 orang ni. Kita tengok Hadi Awang dengan Anwar mereka ni kan, secara badan yang si orang muda pun tak boleh nak menandingi kecergasan dia tu kan. Lepas tu kita bandingkan dengan Muhyiddin. Muhyiddin macam tu lah kan, kau tengok tu slow aja kan, tengok pun tak bersemangat, bercakap pun begitulah. Jadi ciri-ciri yang saya katakan tadi ada pada Perdana Menteri kita sekarang. Carilah pemimpin yang bertakwa, yang mana PMX buat kebaikan untuk rakyat, sokonglah yang mana dia buat kebaikan itu. Janganlah dihina semua perkara, sebab Allah Maha tahu dan malaikat Maha mencatat. Kepada golongan yang suka menghina, yang suka berfitnah beliau saban hari walaupun memegang title Islam itu sendiri, hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki yang merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan janganlah suka mencela dirimu, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandungi ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Okey, dan orang-orang yang mencela itu adalah orang yang sedang memikul kebohongan yang dosa yang sangat besar, dan Allah menegaskannya. Jadi, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan yang dosa yang nyata. Quote surah Al-Ahzab ayat 58. Jadi sebab itulah mereka ni tak ada modal lain sebenarnya untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. For me, PMX, do what you have to do. Do what you have to do. Dan saya rasa dia ada 6 tips Datuk Seri Anwar Ibrahim to become strong like he is today lah. Pertama, jangan takut dengan musuh. Saya selalu pegang dengan ni. Jangan takut dengan apa kata orang. Sebenarnya okey kalau kita berani kecewakan orang. Sebenarnya okey kalau kita ada ramai musuh. Musuh tetap akan mengata, seperti kata orang putih kan, haters will hate. Betul tak? Mereka tetap akan membenci. Susah kalau musuh ni nak menyayangi kita. It's impossible. Dan kalau kita melayan, pasti kita akan kecewa. Betul tak? Kalau kita melayan musuh-musuh kita ni, kita nak ikut rentak dia, mesti kita akan kecewa. That's why Datuk Seri Anwar Ibrahim sometimes he ignore macam Cikgu Bat tu. Dia ignore tak? Dia ignore. Kalau dia melayan, okey, Cikgu Bat buat claim, dia nak defend diri dia. Orang yang sampah ni memang tak layak untuk datang dan didengari langsung. Anwar Ibrahim dapat ilmu ni daripada mana? Daripada penjara. Lumrahnya hidup ini adalah kita tak akan boleh puaskan hati semua orang. Dan kita pun tahu berhakikat tu betul tak? So kalau dah faham benda ni, jangan cuba untuk please semua orang. Lagi-lagi musuh yang dikenali. Because musuh yang dikenali sentiasa mencari ruang yang lembut atau ruang yang lopong untuk diorang ni manfaatkan ruang itu untuk menyerang kita.
terdapat ramai-ramai geng Perikatan Nasional jumpa dan minta tolong PMX, jangan dakwa ini, tolong pasal itu. Tapi Anwar ni berani kecewakan musuh dia. Daripada zaman dia 98 itu, dia dah berani kecewakan Atuk Saka ni. Kalau tak, dia tak adalah macam ini sekarang. Betul tak? Okey, Kak Meh naik sembang dengan saya. Kak Suhaila. Saya rasa semua saya cakap, saya tak ada mencarut pun, saya cakap yang baik-baik je. Okey, dan Atuk nak jumpa jilat balik ludahnya pun dia berani ignore. Betul tak? Dan selepas angkat Sheraton, dia tak layan Mahathir lagi dah. Penakut lah, semuanya tutup invitation. Okey, bila tahu ada fight dengan Grandmaster, pasti akan bertambah. Dan Anwar anggap musuh yang berlega sekitar Atuk Saka tu sekadar apa dia? Cicak mengkarung saja. Kan? Sebab itu para koruptor di sekeliling Atuk Saka tu bergabung kali ini, dan mereka ni bergabung atas nama apa kononnya? Melayu. PMX berpegang kepada nasihat ulama dan umarak di sekeliling dia. Datuk Seri Anwar ini tiap-tiap minggu kan dia mengadakan majlis di Seri Perdana tu, dihadiri oleh asatizah. Dan ketahuilah sesungguhnya orang yang berserah kepada Allah tidak akan rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Surah Yunus. Dengan energi ni PMX tak peduli dan tak akan rasa sedikit pun, apatah lagi dengan kombo Mahdi ni. Ibarat Asian Tiger. Asian Tiger mana boleh takut? Singa tak akan takut. Singa pula. Harimau tak boleh takut. Dan tak peduli langsung keselamatan diri dia dikelilingi oleh cicak mengkarung ni. Kan? Nak dapat semangat berani macam Asian Tiger ni, kau tak boleh jadi lembik dengan please semua orang. Kau kena ada satu kekuatan dia terletak kepada diri kau sendiri. Dan walau kena asap atas bawah kiri kanan, kau akan tetap mengaum dan teruskan perjalanan dengan tenang. Sebab kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ada tak dia terganggu dengan even orang yang belah kerajaan sendiri duk kata, apa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni komplain itu, komplain ini kan. Dan kita tengok kadang-kadang, alah tukarlah menteri ni, tukarlah Datuk Seri menteri ni, begitu ni tak kena. Sekarang ni ada 18 parti dalam kerajaan perpaduan ni. Kau rasa tak ada yang desak dia ke? Tak ada yang nak cuba tukarlah, tak adil lah menteri ni, tak itulah baik menteri daripada UMNO, baik menteri daripada ni, semua orang nak jawatan masalah sekarang ni. Betul tak? Tapi kau rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni buat apa? Dia menghadapinya dan dia teruskan dengan tenang. Dan kita kena slay. Bahasa Gen Z kita kena slay. Kita kena jadi slay je. Bila sampai titik slay ni, musuh kita akan tenganga dan terpinga-pinga. Tak terkejar. Tunggu dalam masa 2 atau 3 tahun lagi, diorang akan tak terkejar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Dengan langkah yang steady je, pancung satu persatu. Buktinya apa? Satu persatu dah terkantoi dah diorang sekarang ni. Kita nampak bagaimana hubungan ISMA itu dengan Aman Palestin hari ini, dan tercedok berkenaan diorang ni rupanya duk buat keuntungan daripada duit yang dikutip atas kesengsaraan rakyat Palestin tu sendiri. Nampak tak? Jadi sentiasalah berdiri atas kekuatan sendiri. Itulah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, dan tetaplah beraksi walau apa pun kepercayaan kita pegang setakat ini. Sebab itu buat keputusan bijak dengan hikmah. Dalam setiap keputusan, PMX tak peduli langsung setiap komen atau cercaan kepada dia di media sosial. Sebab bila kita peduli negatif komen, kita dah pilih jalan hidup kita ni dikontrol oleh benda yang negatif. Sebab itu yang saya amalkan juga. Sebab tu korang selalu kan forward dekat saya, yang ni orang ni kata kat kau, orang ni kutuk kau, orang ni kata. I ignore all that. Sebab saya tak nak dikontrol oleh benda yang negatif. Tengok saja di media sosial, di FB, di TikTok, di Insta, 90% of them memilih jalan hidup yang dikontrol oleh benda yang negatif. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah layan benda tu. Kita pun heran kan, terlalu banyak serangan, panah fitnah terhadap beliau. Tapi sebab apa?
nampak tak? Tapi kalau kita tengok, pembangkang ada tak? Apa? Dia sibuk, kalau kita tengok, nasib baik dia tak jadi kerajaan persekutuan. Sebab dia sibuk buat fitnah semasa pilihan raya. Dia tak ada hala tuju, dia ada visi, dia tak ada visi. Dia tak ada bercakap berkenaan dengan rakyat, dia tak ada bercakap tentang pembangunan, dia tak ada bercakap tentang pelaburan. Tak ada langsung. Ni dia nak bawa naik PM11 ni. Apa misi dan visi dia PM11 ni? Ada tak? Ada tak Dr. Sam tu buat ceramah mengatakan okey, ekonomi kita harus dibantu. Saya ada tokoh daripada luar negara yang boleh kita ni bawa masuk pelaburan dan sebagainya. Tak ada. Ada tak Dr. Sam bercakap pasal pelaburan antarabangsa ke, apa plan dia untuk negara Malaysia ke? Ni yang nak jadi PM11 yang korang duduk ni. Semata-mata kau nak jadikan dia PM11 untuk negara Malaysia ke? Ni yang nak jadi PM11 yang korang duduk ni. Ada tak Dr. Sam bercakap pasal pelaburan antarabangsa ke, apa plan dia untuk negara Malaysia ke? Ni yang nak plan dia untuk negara Malaysia ke? Ni